Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan? Alhamdulillah bertemu kita kembali di siaran Rajak Channel di YouTube. Pada ini kita nak berkongsi lagi tentang rumah busuk, tapi lebih kepada boleh katakan saya disiplin rumah busuk. Sebab ramai yang bertanya kepada saya, apa perkara yang boleh kita buat untuk kita melayan hobi rumah busuk ni. Antaranya macam mana nak cari rumah busuk. Apabila kita cari rumah busuk, bagi saya mudah aja sebenarnya cari rumah busuk ni. Rumah busuk ni memang ada di pasaran di sekeliling kita. Sebab rumah busuk ni adalah rumah yang saya definisikan sebagai rumah yang uzur, yang buruk, yang orang tak berapa nak suka, tapi saya suka. Yelah, saya melayan hobi kan. Okey, bila nak cari rumah busuk ni, salah satu caranya adalah dengan cara pembelian secara subsil. Betul, secara subsil ataupun pembelian secara lelong. Secara lelong lah. Itu di antara kedua-dua yang saya amalkan. Tak ada cara lain. Tapi sebagai contoh, apabila dah nampak rumah tu, ibarat kata dalam satu taman, you nampak rumah busuk. Nah, rumah busuk tu maksudnya rumah yang tinggal, yang tak berpenghuni. Kadang-kadang dah dalam rumah tu dah ada banyak sampah sarap, rumput dah naik tinggi. Bukan setakat rumput, pokok pun dah ada. Bukan dalam pos, ada sebahagian dalam rumah pun ada. Ini bukan satu perkara yang bohong, memang ada saya temui. So cara dia di antara yang boleh dilakukan, pertama, cubalah tanya jiran-jiran tersebut, kiri, kanan, depan, belakang, ataupun sekitar rumah-rumah tu. Bertanyakan mereka, siapakah lebih kurang pemilik dia, adakah pernah diduduki. Mungkin ada pernah diduduki, atau tuan rumah tersebut telah berpindah, ataupun pernah disewakan oleh orang, tapi penyewa tu dah tak tinggal di situ lagi, dah tidak menyewa di situ lagi. So dekat itu mungkin dapat penyewa tu, kalau dapatlah kontak penyewa tu, mungkin dia tahu owner dia mana, sebab dia membayar bayaran sewa tersebut kepada tuan rumah. Okey, itu salah satu cara lah. Tanya jiran-jiran. Mungkin dia pernah bekerja di sekian-sekian, tak berjauh pun, mungkin tak jauh daripada rumah tersebut. Sebagai contoh, dia bekerja polis, maknanya dia bekerja di badan-badan polis. Kalau dia kerja dalam syarikat swasta, kerja syarikat apa, contohnya dalam syarikat pembinaan apa, kita bertanya. Kadang-kadang maklumat tu tidak dapat direct terus, sebab ada jiran yang tahu, ada yang jiran tak tahu. Tapi insya-Allah kalau diusahakan berterusan, akan dapat maklumat-maklumat tersebut. Okey, selain daripada itu, mungkinlah apabila dah tahu nombor rumah, dah tahu jalan rumah tu, dah tahu. Kalau taman lah, ni cerita taman, rumah ni dalam taman perumahan, mana dah tahu dah taman tu taman apa, jalan apa, nombor rumah apa. Dekat sini kan maklumat ni boleh dapat lagi. Pergi ke majlis daerah ke, majlis perbandaran ke, majlis daerah ke. Di sini boleh bertanya ke kaunter, alamat ni, kita nak dapatkan maklumat ni, cakap ke kaunter, kita nak dapat bil, nak keluarkan bil untuk buat pembayaran ke atas rumah ini sebagai cukai pintu. Dekat situ ada maklumat juga. Maklumat ni memang confirm ada nama, ada alamat. Cuma kadang-kadang owner rumah ni pakai alamat yang sama pada rumah tersebut. Dekat sini dah susah lah. Dekat sini tak ada, habis dah tak ada dah. Maknanya dia pakai alamat yang sama, rumah yang you nak cari tadi. Okey, seterusnya boleh pergi ke mana? Pergi ke pejabat tanah dengan maklumat yang ada tadi daripada majlis tadi tu, daripada majlis daerah ke ataupun majlis perbandaran tadi tu. Dan nampak dah bil cukai pintu tadi. Pergi ke pejabat tanah pula, cuba dapatkan bil dia punya alamat pada cukai tanah pula. Boleh dapat salinan tersebut, memang boleh dapat di kaunter pejabat tanah. Kalau pejabat tanah tu nampak kaunter pun sama juga alamat tersebut pada rumah tersebut, so habis gagal lagi lah dekat tu. Tapi kalau lah ibarat kata ditakdirkan alamat yang pada
alamat bil cukai tanah tu ada alamat di lain, lokasi lain. Contohnya rumah ni sebut berada di Seremban yang kita cari ni. Tengok alamat pada cukai tanah tersebut, telah berada di Johor. Maknanya kemungkinan besar tuan rumah tersebut telah berpindah ke Johor. Cubalah mendapatkan ikhtiar kawan-kawan untuk dapatkan alamat tersebut dia berada di rumah yang di Johor ke tidak itu. Kalau dapat di Johor, mana dah boleh berhubung dah. Ibaratkan juga tak ada juga pada bil cukai tanah tu. Cukai tanah tadi tu. Satu lagi alternatif, iaitu apa? Buat carian persendirian di kaunter pejabat tanah juga. Macam di carian persendirian, mungkin maklumat dalam tu ada lebih lengkap. Maknanya ada penama-penama sekian-sekian, mungkin transaksi rumah tersebut. Sebab dalam maklumat carian persendirian ada transaksi nama pembeli terdahulu, penjual terdahulu. Dekat situ pun boleh juga dapat nama penama ni. Cuba bertanya, maknanya kenal tak sekian-sekian owner ini. Mungkin ada peluang dapat lagi maklumat. Tapi dalam carian persendirian rasanya saya tak ada nombor telefon pun tak ada. Ini maknanya ikhtiar usaha kita untuk mendapatkan maklumat tersebut. Okey, seterusnya mungkin ada lagi, pergi ke kaunter air, maknanya meter air ataupun meter TMB. Tengok sama tu juga. Kalau sama juga alamat tu digunakan alamat rumah yang kita cari tadi tu, maka ikut situ kita gagal lagi lah. So pergi satu lagi, pergi ke AWK Indah Water punya pun kita tengok bil yang sama. So itu di antara yang boleh kita usahakan. Kalau tak ada juga, mana kena carilah jalan lain. Mungkin you all ada ikhtiar lain yang boleh dapat lah. Manalah tahu you all boleh ikhtiar pakai nujum 4 belalang pula ke. Itu sebagai contoh gurauan saya bukan nak pakai bomoh ke, bukan. Maknanya itu bukan nak guna tilik semua, tak ada. Tapi kita ke arah itu, maknanya ikhtiar. Maksud saya, ringkasnya, carilah jalan, ikhtiarlah macam mana pun untuk mencari owner kepada rumah tersebut. Sama ada itu, maksud saya kalau nak beli direct itu maknanya kaedah subsil. Tapi kalau kaedah lelong, cara lagi lain. Itu salah satu cara tadi, maknanya aturan dia, disiplin dia. Apa cara kita nak mulakan untuk dapat rumah busuk. Okey, bagi saya insya-Allah perkara ni kita sambung lagi di lain kesempatan, di lain video, untuk saya menceritakan tentang disiplin rumah busuk tadi, insya-Allah ya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Ajak YouTube. Jangan lupa juga on notification supaya dapat video-video terbaru, update terbaru. Yang penting sekali, jika bermanfaat perkongsian saya ini, jangan lupa untuk dikongsikan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita dapat sama mendapat pengetahuan. Kita berkongsi apa yang kita ada, insya-Allah. Assalamualaikum.